Okay, so sebelum kita memulakan kelas pada petang ni, kita baca dulu Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, hari ini kita akan teruskan lagi kelas kita untuk topik yang pertama. Topik yang kita kena habiskan kalau ikutkan perancangan ataupun course information, course planner yang saya share itu dalam minggu ni lah kita kena habiskan untuk chapter 1 tu. Okay, untuk pengetahuan semua, so OLES dah boleh digunakan awak dah boleh access OLES. Okay, so untuk OLES semester ni dia punya ID, awak punya ID KNJ tu dan juga password awak punya IC sendiri. So kalau saya sarankan awak kekalkan lah password dengan ID tu, takut nanti kalau macam-macam awak letak password yang mungkin awak sendiri boleh lupa nanti, so better awak kekalkan passwordnya sedia ada. Ataupun kalau nak tukar pun make sure sama macam SPMP lah, sebab awak banyak menggunakan SPMP dan juga OLES. Okay, so tadi saya ada beri latihan ataupun fruits of mind yang kedua. Okay, dan saya dapati semua boleh menjawab lah. Maksudnya kat situ awak baca. Minggu lepas saya pesan untuk awak baca kan, untuk class off-road according to function tu. So awak boleh jawab, maksudnya awak bacalah. Okay. Okay, yang mungkin tak dapat markah penuh tu, so next time dalam FOM yang akan datang, make sure awak score lah. Okay, so untuk hari ini kita akan tengok slide yang ke-11 ni. Okay, last class sampai slide yang ke-10. Tapi sebelum tu saya recap balik lah apa yang kita dah belajar dalam kelas sebelum ni. Dia berkaitan dengan class of road. Nampak tak? Classification of road kat Malaysia ni. Awak nampak dia mirror ke ataupun betul lah dia punya tulisan ni? Betul. Betul tak terbalik Okey, so pengelasan jalan terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama berdasarkan administration. Okey, yang kedua berdasarkan area. Okay, dan yang ketiga berdasarkan fungsian ataupun function. Okay, so dua ni awak dah tengok, kita dah tengok. Okay, di bawah admin dia ada 5 lagi nama jalan di bawah pengelasan dalam kumpulan admin ni. Okay, so dia ada Federal Road. Okay, and then ada State Road. Okay, and then ada Local Authority. Ada Kampung Road. Okay, dan satu lagi
privatization. Okay, nampak. Okay, so according to area ada dua, satu berdasarkan ataupun dalam kumpulan urban, okay, satu lagi dalam kumpulan rural. So apa beza rural dengan urban? Dari segi dia punya populasi penduduk. So kalau urban, populasi dia more than 1,000, and then for rural less than 1,000. Okay, so for function they have two categories ataupun group of road for function punya classification. Okay, satu rural dan satu lagi urban, sama macam area ni, tapi dalam rural dan urban ni ada lagi dia punya nama-nama jalan. So dua kumpulan, dua kategori bawah function, iaitu rural dengan urban. Dan rural macam yang awak jawab dalam soalan yang saya bagi baru tadi, so rural ada 5, kalau urban ada 4. Okay, so kita akan tengok hari ni pengelasan jalan dalam kategori ataupun pengelasan di bawah fungsian ataupun function jalan tersebut. Okay, untuk kelas-kelas yang sebelum ni ada soalan? Tak ada sir. Dia mau masuk. Okey. Sebelum kita teruskan kepada slide yang seterusnya ni, ataupun kita tengok satu persatu jenis ataupun kategori jalan ni. Okey. So kita tengok slide yang ni. Okey, nampak? Access control. Okey. Saya bagi masa 1 minit. Cuba awak fahamkan apa yang dimaksudkan dengan access control ni. Okey. Dan lepas 1 minit tu saya akan tanyalah secara random. Okey. Saya bacakan dulu. Okay, access control, condition where the right of owner or occupants of abutting land or other person to access in connection with a road is fully or partially controlled by the public authority. Okay, so, cuba awak baca semula dan fahamkan apa yang awak faham berkaitan dengan access control. So awak tak perlu nak translate, awak just ceritakan dengan cara yang paling ringkas, paling mudah, paling senang difahami apa yang awak faham berkenaan dengan access control ni. Okay, siapa boleh bagi idea dia ataupun dia punya pemahaman berkaitan dengan access control ni? Anybody can explain ataupun apa dia? Macam apa tu? Ashraf Hadi. Ya. Apa dia access control yang awak faham? Access control ni.
Dia macam laluan masuk tau. Siap. Okey, laluan masuk. Laluan masuk yang diiktiraf oleh authorities. Autoriti jaga ataupun iktiraf lah. Betul. Okey. Lagi? Syauqi? Access control berdasarkan pemahaman awak. Contoh ni ada orang jaga lah tempat masuk dia. Ada yang jaga tempat masuk. Okey. Itu saya faham lah. Dia ada limit untuk masuk. Ada ruang Dia ada limit dia ada untuk ruang kita boleh pergi. Sebab kalau authority dia. Itulah so. Okey. Lagi. Satu boleh bagi jawapan lain? Munirah? Ada jawapan lain Munirah? Jawapan yang ringkas. Tak ada, sir. Tak ada apa yang faham? Access control. Tapi saya faham. Hmm. Access control ni tempat untuk orang guna yang dikontrol oleh public authority. Okey. Terima kasih. Okey. So saya terangkan dengan lebih ringkas lah. Okey. So access control ni terbahagi kepada 3. 1, full ataupun penuh, dikawal sepenuhnya. Yang kedua, partial, yang dikawal separa ataupun sebahagian. Satu lagi, no access control. Okay. So tiada kawalan. Okay. Sebagai contoh, kita ambil jalan yang full ni. Katakan ni rumah awak. Jalan lah, ni jalan raja. Okay, ni awak punya rumah. Okay, ni jalan tol lah. Jalan yang awak kena bayar tol nak masuk jalan. Okay. So rumah awak ni sejengkal je. Sejengkal je dengan jalan tol ataupun jalan lebuh raya, LPT ke ataupun plus ke, lebuh raya yang berbayar tu lah. Okay. So walaupun rumah awak ni sejengkal ataupun dekat sangat, memang hari-hari tu dengarlah kereta lalu dalam rumah ni kan. Okay. So walaupun rumah awak ataupun tanah persendirian yang awak punya ni berhampiran dengan jalan tol ni, awak tak boleh sewenang-wenang masuk. Okay. Bawa kereta, kata kancil, angkat. Sebab kalau tol ni memang dia ada divider, dia ada penghadang dia. Okay. Tak boleh masuk suka hati. Kalau basikal tu boleh lah. Motor pun mungkin boleh, tapi kena 3-4 orang jugalah nak kena angkat. Okay. So kalau kereta ataupun kenderaan yang 4 tayar ataupun lebih ni, awak tak boleh terus masuk ke dalam tol ni. So mana nak pergi? Awak kena lalu jalan sampailah awak jumpa susur masuk tol. Bila dah masuk tol, barulah awak boleh guna jalan tu. Okay. So kalau jalan yang macam ni, yang ni adalah full access control, dikawal sepenuhnya. So walaupun rumah awak sejengkal ke lebuh raya tol ni, dan nak pergi ke tol ni, okay, awak kena lalu katakan 10 km. So awak tak boleh terus melangkah. Awak kena lalu 10 km, pergi ke susur nak masuk tol, barulah awak boleh akses jalan ni. Okay. So tu maksudnya full access
control, dikawal sepenuhnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, partial ataupun separa. Okey. So katakan ni KPTM. Ingat lagi KPTM? Kampus KPTM. Okey. So ni jalan ni Dewan Mat Kilau. Okey, ni jalan besar. Okey. So ke kanan ni ke bandar, bandar Kuantan. Okey, ke kiri ni ke Gambang. Okey, sekarang ni awak nak pergi ke bandar. Okey, daripada KPTM. Okey, keluar jalan KPTM ni, okey, lalu jalan kat depan Dewan Mat Kilau. Okey. So nak pergi bandar. Pergi belah kiri ke pergi belah kanan? Belah kiri ke belah kanan? Nak ke bandar ni. Daripada jalan depan Dewan Mat Kilau tu. Ke kanan. Kiri. Kanan sir. Kanan ke kiri? Naik jenazah tu. So, ingat lagi tak KPTM ni? Jalan KPTM. Oh. Okay, Ada jalan bawah ke? Bandar. depan Dewan Mat Kilau. Tu naik Kanan bukit sir. sikit. Nak pergi bandar ni. Ha, Terus ke Oh, kanan ke ataupun kena kiri dulu? kiri. Kiri dulu ke? Kena ke kiri dulu kan? Kiri tu kanan. Jalan kampung tu. Sebab traffic flow macam ni. Awak tak boleh terus ke sini. Memang kena horn lah. Ataupun kena langgar. Okay. So awak kena pergi ke kiri dulu. Pergi cari apa? Ya, betul. Cari U-turn kan? Betul. Barulah awak boleh pergi ke bandar. Bandar. Okay. So yang ni partial. Okay, separa. Biasanya kalau partial ni setiap katakan 1 kilometer ke ataupun 2 kilometer ataupun 200 meter awak akan jumpa U-turn. So itu adalah partial access control. Jalan tu partial access control. Okay. Kalau yang ketiga no access control. Okay, no access control. Maksudnya tak ada access control. Okay, contohnya jalan, kita ambil jalan nak keluar daripada KPTM lah. Okay, jalan nak keluar daripada KPTM ni. Okay, so ke kiri dan ke kanan. Okay, so awak boleh terus pergi ke kiri kalau nak pergi ke bandar ataupun nak pergi ke mana-mana belah kiri ni, pergi kedai Medan Rosina ke, so boleh terus ke kiri. Kalau nak balik ke Indu Sempurna, balik rumah sewa kan, terus ke kanan. So maksudnya kat sini awak tak perlu cari U-turn untuk pergi ke kanan, nak balik ke Indu Sempurna ni. So maksudnya jalan ni awak bebas nak pergi ke kiri ke, nak pergi ke kanan ke, sebab dia tiada kawalan. Okay, so access control terbahagi kepada 3. Satu full, partial and satu lagi adalah no access control, tiada kawalan. Okay, boleh faham access control? Sebab nanti dalam pengelasan di bawah function ni, antara ciri-ciri jalan yang awak akan tengok adalah dari segi access control. Ada jalan yang full, ada jalan yang partial, ada yang no access control. Okay? So kita tengok slide yang seterusnya, ataupun kita tengok nama jalan yang pertama di bawah rural. Okay? So kita tengok yang rural dulu. Okay, pengelasan dalam kategori rural.
Okay, function. Okay, function terbahagi kepada dua. Okay, satu adalah rural dan satu lagi adalah urban. Okay, so di bawah rural ni ada 5 lagi nama jalan bawah dia. Okay, yang pertama adalah Expressway. expressway. Okay, so kita tengok dulu expressway. Okay, a divided highway for through traffic with full control of access and always with great separation at all intersection. In rural, they apply to the interstate highway for through traffic and make the basic framework of national road transportation for fast travelling. They serve long trips and provide higher speed of travelling and comfort. To maintain this, they are fully access control. Okay, so dalam nota tu, kalau baca yang saya baca tadi, okay, dia ada dua penilaian ataupun dua pengelasan untuk expressway. Satu function, fungsi jalan tu, satu lagi adalah dia punya karakteristik. Okay, so kalau fungsi jalan tu, awak boleh tengok apply to the interstate highway for two traffic and make the basic framework of national road transportation for fast travelling. Okay, so itu yang panjang tu, poin yang kedua tu kan, apply to the interstate highway for through traffic bla 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 sampailah fast travelling tu, itu adalah dia punya function, fungsi jalan tu. Okay, so biasanya kalau dalam soalan final ataupun test ataupun quiz, dia minta awak explain ataupun awak ceritakan berkaitan dengan jalan tu saja. Dia tak tanya ataupun dia tak minta awak cerita function ke ataupun cerita karakteristik ke. So dia minta awak explain berkaitan dengan expressway. Okay, so dekat sini awak boleh cerita jalan expressway ni berdasarkan kepada dia punya karakteristik. Okay, so karakteristik untuk expressway, okay, awak boleh keluarkan daripada nota tu, awak tengok yang dia bold tu. Okay, so awak boleh gunakan data ataupun maklumat ataupun perkataan yang dia bold tu untuk menceritakan, untuk explain apa yang kita faham ataupun awak faham berkaitan dengan expressway. Okay, so dekat sini expressway ni awak boleh gunakan, saya buat dalam bentuk point lah. Okay, expressway, satu expressway. Okay, so point yang pertama awak boleh ceritakan pasal dia punya access control. So untuk expressway, dia adalah fully ataupun full access control. Okay, itu point yang pertama. Point yang kedua, awak boleh ceritakan berkaitan dengan dia punya speed. Okay, so untuk expressway, awak boleh provide ataupun awak boleh menggunakan speed tertinggi. Okay, speed tertinggi ni bukan speed tertinggi kenderaan awak, speed limit kebangsaan. So kat Malaysia ni speed limit 110 kan. Okay, so awak boleh bawa atas jalan ni 110 km per jam. Okay, bukan speed limit ataupun speedometer yang ada dekat awak punya kereta tu. Ada yang 240, 340. So bukan speed limit tu, tapi speed limit yang dihadkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okey, yang ketiga
awak boleh ceritakan berkaitan dengan dia punya trip length. So untuk expressway, dia menyediakan serve long trips length. Okay. So dia menyediakan jarak perjalanan yang jauh. So bayangkan jalan tol, jalan LPT KL ke Terengganu. So dia punya jarak tu memang satu jarak yang jauh, masa yang agak lama. Dan awak boleh kekalkan speed awak 110 tu, maintain. Maksudnya average speed yang awak dapat nanti bila sampai ke Terengganu tu, KL ke Terengganu, dalam 110 km per jam. Okay. Okay. So kalau awak jawab macam ni, kat sini akan diberi 0.5 markah, sini 0.5 markah, sini 0.5 markah, dan sini pun 0.5 markah. So total akan dapat 2 markah. Okay. So dalam kelas juga saya ceritakan juga ataupun saya explain juga macam mana pemakahan akan diberi kepada soalan-soalan, especially soalan-soalan teori lah. Sebab kalau soalan-soalan calculation tu memang dia dah ada dah step-step dia dan awak kena follow step tu satu persatu. Okay. So kalau teori, inilah apa tu jawapan ataupun bentuk jawapan yang awak boleh gunakan untuk menjawab soalan-soalan teori ni. Okay, macam saya cakap sebelum ni, dalam chapter 1 dan 6 tiada calculation, semuanya teori. Okay. Dan dalam chapter 1 ni antara subtopik yang paling banyak ditanya adalah subtopik 1.2 iaitu pengelasan jalan yang ni, dan juga feasibility studies. Dua subtopik itu memang popular, memang sering ditanya dalam soalan, especially final ataupun test. Okay, so setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay, boleh faham Kalau nak tulis jawapan ataupun nak jawab soalan, so awak tak perlu salin panjang-panjang tu. Awak buat dalam bentuk point, macam yang saya buat ni, untuk menjawab ataupun untuk explain, untuk discuss soalan-soalan berkaitan dengan chapter 1 ni. Okay, so nanti habis kelas saya akan bagi assignment. Assignment tu sebenarnya adalah soalan semester lepas. Okay, so saya akan bagi soalan untuk chapter 1 daripada soalan past year tu. Saya akan ambil, saya akan pecahkan soalan dia berdasarkan chapter. Okay, and then awak kena jawab lah. So maksudnya assignment ataupun exercise yang saya bagi itu berdasarkan soalan-soalan final. Okay, supaya awak lebih familiar lah dengan soalan-soalan final ni. Awak belajar 14 minggu ni pun sebenarnya nak jawab final je. So final tu 30% je sebenarnya pada markah keseluruhan. Okay. Markah yang sebenarnya yang awak kumpul daripada hari pertama sampailah hari ke minggu ke-14 lah, hari terakhir kelas. Okay, 70%. Itu paling besar. Ini yang awak kena jagalah. Okay, kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Apa maksud great separation at all intersection? Siapa boleh bagi jawapan? Great separation at all intersection. Tadi access control kan, awak dah faham dah. Okay, next. Cuba ceritakan ataupun cuba explain dengan perkataan ataupun ayat yang paling ringkas. Apa yang awak faham berkaitan dengan great separation at all intersection pada poin yang pertama tu. A divided highway for through traffic with full control of access and always with great separation at all intersection. Siapa boleh bagi idea? Saya tak memerlukan jawapan yang betul. Saya memerlukan awak punya suara saja. Ataupun awak punya pandangan saja.
Ya, Aina. Kejap sir. Tu kot highway yang ada banyak jalan. Yang Highway macam yang ada banyak jalan. 1, 2, 3 macam tu. Kan highway kan ada yang dia bagi 3 tu kan. Yang bertingkat-tingkat tu. Bukan. Kan? 3 laluan kot. Lane. Lorong, Itu ada lane, 3 itu lane. lorong. Lorong. Dengar. Faris, apa dia Faris? Yes sir. Grade separation at all intersection. Dekat mana sir? Point yang pertama. Expressway, slide saya tu, Sekejap. Saya buka sir ni, saya pin sir. Sekejap. pin dekat saya punya presentation tu. Oh ni. Grade separation at all intersection. Grade separation at all intersection. Tu kot sir yang macam contoh kenderaan berat ikut kiri. Lepas tu Berat ikut yang kiri. laju kanan macam tu. Ke salah? Bukan jalan bertingkat Bukan, dia laluan. Bukan flyover. Tu flyover ke? Tak tahulah sir. Saya jawab je. Sebab dia grade separation at all intersection. So saya macam rasa dia ada belah kiri tu kan laluan untuk kenderaan berat. Lepas tu yang kanan untuk orang yang nak speed ke. Macam tu. Lorong lah. Lorong. Okay, jawapan lain? Rusdi. Ada jawapan? Ya, bukan banyak persimpangan sir. Persimpangan Banyak persimpangan. untuk ke tempat. Intersection tu betul lah, persimpangan, persilangan. Okay, grade separation? Tahu dah. Betul. So, apalah saya jelaskan grade separation at all intersection. Okay, dengar suara 2 kali memang cakap pun jadi pelik. Okay, so grade separation at all intersection dia adalah persimpangan ataupun persilangan. Okay, so cross maksudnya bila awak tengok daripada atas, okay, tengok pada atas dia adalah cross ataupun persilangan, persimpangan. Okay, tapi persimpangan tu ada 2 level. Okay, ada level paling bawah, ada level paling atas, mungkin ada 3 level. Ada macam TikTok lah pula. Ada 3 level. Okay, so ada flyover, grade separation at all intersection. Sebenarnya flyover lah. Jalan bertingkat-tingkat tu. Jalan yang ada 3, 4, 5 tingkat tu. Okay, so bila awak tengok pada atas dia cross, tapi dia persilangan, persimpangan, intersection. Tapi dia punya persimpangan tu ada level atas dan bawah. Ada intersection ataupun persilangan yang satu level je. Biasanya dia letakkan traffic light. Okay, siapa yang kena berhenti dulu, siapa kena jalan dulu. Kalau grade separation at all intersection, flyover ni, so tak ada berhenti. Dekat persilangan, persimpangan tu tak perlu berhenti. Awak kena naik, turun je. So tak perlu stop. Okay, itu maksud grade separation at all intersection. Okay, highway ni ataupun expressway ni, sepatutnya awak sebut expressway bukan highway. Ciri-ciri dia macam tu. So dia tak nak bagi kenderaan tu drop dia punya speed. So dia akan buat flyover supaya kenderaan tu boleh bergerak, turun naik saja. So bila dia nak stop, maybe dia stop dekat destinasi dia ataupun dia akan stop dekat maybe R&R untuk berhenti isi minyak untuk makan. So sepanjang perjalanan tu kalau boleh dia tak nak dropkan dia punya speed. So maksudnya bila awak bergerak daripada point A sampai ke point B, daripada KL, katakan KL ke Terengganu tu, awak dapat average speed 110 tu. Okay, itu maksud dia. Grade separation at all intersection. Okay, jelas So dengan kata mudah, flyover lah.
Jalan bertingkat-tingkat. Okey, seterusnya kita tengok highway. Okay, highway yang sebelum ni awak sebut highway sebenarnya bukan yang awak gambarkan tu, ataupun bukan yang awak fikir sebelum ni. Yang awak bayar tol tu bukan highway, itu nama dia adalah expressway. Yang highway jalan, tadilah awak nak keluar daripada simpang KPTM nak pergi ke bandar tadi kan, awak kena lalu U-turn, itu highway. Okay. So kita tengok dia punya penerangan mengenai highway ni. Constitute the interstate, the national network and complement the expressway network, usually link up directly or indirectly the federal capital, state capital and point of entry or exit to the country. Okay, so yang atas ni, 2 poin yang atas ni adalah dia punya fungsi dia, function of highway. Okay, 3 yang bawah ni adalah dia punya karakteristik. Okay, dalam awak punya penerangan soalan dia tak minta ataupun dia tak minta awak explain function ke ataupun karakteristik. Dia minta awak explain katakan 5 kategori jalan di bawah rural contoh, berdasarkan according to function. So awak boleh ceritakan dia punya karakteristik saja. Kalau awak rasa awak boleh hafal banyak, so awak ceritalah dia punya function juga. Tapi cukup sekadar dia punya karakteristik saja. Kalau function ni panjang sangat, sebab tu saya tak tekankan. Kalau awak nak tulis ataupun awak nak jawab berdasarkan ataupun nak cerita pasal function dia, inilah 2 poin. Constitute the interstate national network and complement the expressway network. Okay. Itu usually link up directly or indirectly the federal capital bla 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 sampai country. Kalau awak nak explain ataupun awak nak jelaskan berdasarkan karakteristik, poin yang mudah saja awak boleh gunakan. Okay. Katakan highway tadi. Okay. Awak nak cerita dia punya, awak nak explain berkaitan dengan highway ni. So poin yang pertama awak boleh cerita pasal dia punya access control. Macam mana access control untuk highway? So untuk highway, access control dia adalah separa ataupun partial access control. Okay. Poin yang kedua, awak boleh cerita pasal speed. Okay, so untuk highway kita boleh provide high to medium. Okay, medium speed. Okay, dapat 2 poin lah. Poin yang ketiga, awak boleh cerita pasal dia punya trip length. So untuk highway, serve long to intermediate. Okay, trip length. Okay, so dapatlah 2 markah keseluruhan. Ni 0.5, yang ni dapat 0.5, ini 0.5, ini 0.5. So total akan dapat 2 markah keseluruhan. Okay. Sebenarnya awak keluarkan maklumat yang kalau dalam nota tu yang dia boldkan saja. Okay. Okay, ada soalan? Kalau awak nak lebih mudah, kata senang ingat, awak boleh buat dalam bentuk table macam ni. Okay, nampak table tu? So kalau awak nak jawab dalam bentuk table pun tak ada masalah. Okay. Okay. So dalam table ni saya dah asingkan function dia, dah asingkan dia punya ciri-ciri access control dia, asingkan dia punya speed, dia punya trip length. So 3 poin ni awak boleh gunakan untuk menceritakan karakteristik
jalan yang di bawah pengawasan dalam kumpulan rural tu lah, according to function tadi. Okay, boleh Ada soalan tak setakat ni? Setakat 2 nama jalan ni, bawah rural. Tak ada soalan. Okay, so kalau tak ada kita teruskan. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga adalah primary road. Okay, so awak boleh keluarkan dia punya karakteristik untuk primary road ni. Okay, yang pertama boleh ceritakan pasal access control. Okay, so untuk primary road, access control dia adalah partial access control. Okay, nanti jangan awak tulis partial saja, awak kena tulis full lah partial access control. Nanti saya tak tahu partial apa ni, so kena tulis partial access control lah. Okay, kemudian dari segi speed, provide medium travelling speed. Okay, dan satu lagi point adalah point berkaitan dengan dia punya trip length. Okay, serve intermediate. Intermediate apa? Dia punya trip length. Okay, so 3 point ni cukuplah untuk awak ceritakan berkaitan dengan primary road. Okay, yang keempat adalah secondary road. Okay, secondary road. Okay, constitute the major road forming the basic network of the road transportation system within the district or regional development areas, serve intermediate trip length and partial access control. Okay, so untuk secondary road ni, dia punya karakteristik, okay, awak just copy paste je primary road punya karakteristik. Okay, dia punya ciri-ciri sama. Okay, dia punya access control partial, dia punya speed. Walaupun dalam nota ni tak cerita pasal speed. Okay, so awak boleh gunakan apa yang ada, ciri-ciri yang ada pada primary road tu di dalam secondary road. Dia punya karakteristik sama saja. Okay. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima adalah minor road. Okey. So minor road, okay, apply to all road other than those described above in the rural areas. For the basic road network within a land scheme or other inhabited area in a rural area. Also include roads with special function such as holiday resort road, security road or access road to microwave station. Serve mainly local traffic with short trip length
and usually with partial or no access control. Okay, so untuk minor road ni awak boleh ceritakan pasal access control, partial or no access control. Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua, poin yang kedua, awak boleh cerita pasal dia punya trip length, serve short trip length, dan satu lagi awak boleh cerita pasal speed dia, provide low speed. Okay, so 3 poin tu dah cukup untuk awak ceritakan karakteristik untuk jalan minor road. Okay, so ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so untuk memahamkan lagi ataupun untuk membayangkan lagi macam mana jalan tu dekat Kuantan, kat Kuantan lah, sambil contoh Kuantan. Kalau awak ingat lagi lah laluan ataupun jalan-jalan kat Kuantan ni. Okay, so refer pada slide saya tu. Okay, so kalau awak tengok figure example of type of road within a road network. Okay, so kalau tengok gambar tu, dia ada jalan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, so bayangkan. Okay, 1 ni expressway. Okay, jalan tol Gambang tu. Okay, jalan tol Gambang dekat UMP tu kan. So nak masuk tol Gambang tu awak kena bayar tol lah, ataupun awak guna Tashenggo nak masuk tol tu. Okay, so itu adalah expressway. Okay, kemudian yang kedua highway. Okay, katakan ni KPTM, kat sini KPTM. Okay, nak balik ke KL lah contoh. Okay, so awak kena lalu jalan Gambang dulu. Okay, so jalan Gambang ni kita namakan dia, kita kategorikan dia sebagai highway. Okay, dan jalan sebelum UMP tu ada simpang kan, ada simpang 4, traffic light. Kalau nak masuk ke highway ni awak kena masuk ke kanan daripada jalan Gambang ni. Okay, so jalan depan UMP tu, jalan besar yang ada 2-3 lane depan UMP tu, itu adalah primary road. Okay, yang menghubungkan highway dan juga expressway tadi. Okay, kemudian yang keempat, secondary road. Okay, secondary road ni katakan ni UMP. Okay, dalam kampus UMP tu dia ada main road dia, ada jalan utama dia. So kalau awak nak tahu jalan utama dalam mana-mana kampus ke ataupun dalam kawasan perumahan ke, kalau ada bas lalu dekat jalan dalam kawasan perumahan tu, so itu adalah jalan secondary road, jalan utama dalam kawasan neighborhood ataupun industrial punya kawasan. Okay, so itu adalah secondary road. Okay, maksudnya bas lalu kat jalan tu je. Kalau Rapid Kuantan tu dia akan lalu jalan tu je. So itu adalah secondary road. Kalau access road ni jalan yang kecil, jalan yang mungkin boleh muat sebuah kenderaan saja dalam kawasan ataupun lorong taman perumahan tu, ataupun dalam kampus dalam UMP tu, yang menghubungkan antara fakulti-fakulti ke ataupun yang menghubungkan kelas-kelas yang dekat fakulti tersebut. So itu adalah access road, jalan yang kecil. Mungkin ada selorong je dan mungkin tak ada lain jalan pun. So ada jalan yang berturap warna hitam tu je, ataupun mungkin tak berturap. Okay, so itu adalah access road. Okay, so
gambaran ni mungkin awak lebih faham lagi lah macam mana kita nak tengok jalan ni, kita nak kelaskan dia sama ada dia expressway ke ataupun highway ke, primary ke, secondary ke ataupun access road. Ya, kalau jalan ada penghadang atas ke ni? Kalau jalan ada penghadang atas je. Jalan ada penghadang? Kan macam ada jalan kok kampung yang tok kayu atas supaya lori tak masuk. Kau panggil apa? Di kampung ada penghadang? Flat apa Ada. terowong ke apa? Dah jalan biasa tapi macam dia tok kayu saja, kayu atas supaya lori tak masuk. Lori lambat lori masuk. Lori tak masuk jalan. Tu kira jalan tu jalan utama ke ataupun jalan tu maybe muat sebuah kereta je? Sebuah kereta. Sebuah kereta je? Tu access road lah. Jalan kecil, jalan kampung tu. So kalau kita kelaskan di bawah function, so dia akan jadi minor road. Okay, ataupun access road. Okay, so minor road ni sama dengan access road tadi. Okay. Lagi ada soalan? So kalau jalan kampung tadi, orang kampung yang letak letak kayu, tak bagi lori lalu. Itu kalau ikutkan salah, bukan hak kepada orang kampung tu untuk menghalang pergerakan trafik, apa-apa saja trafik. Tapi orang kampung boleh report lah kepada pihak berkuasa, especially majlis. Kalau kampung ni pejabat daerah, kalau majlis ni pekan ataupun bandar je, pejabat daerah report mungkin sebab lori lalu dekat situ, jalan cepat rosak, so report je lah. Okey, seterusnya kalau tak ada soalan kita teruskan lagi. Untuk kumpulan urban pula. Okey, bagi kumpulan urban dia ada 4 lagi nama jalan bawah dia. Okay. Yang pertama adalah, ni urban ya. Okay, yang pertama adalah expressway. Okay, soalan. Apa beza expressway dekat urban dengan expressway dekat rural? Siapa boleh bagi jawapan? Apa beza? Kalau awak tengok dalam nota tu ada 2 kan expressway. Dekat urban ada, dekat rural ada. So apa perbezaan dia? Apa perbezaan dia? Siapa boleh bagi jawapan? Nazni. Macam nak cakap je tu. Tengok speed dia kot. Tahu. Speed dia. Dah lah. Jawapan lain. Selain daripada speed, tengok apa lagi? Kawasan dia. Kawasan. Kawasan macam mana tu?
Najwa. Kawasan tu betul dah. Urban dengan rural. Kan? Betul lah kawasan tu, area. Tapi macam mana kita nak bezakan lagi rural dengan urban? Pengguna. Pengguna dekat dah tu. Pengguna macam mana? Berapa ramai pengguna? Okey, berapa ramai tu dia punya, maksudnya dia punya population. Kuantiti manusia pengguna. Populasi dia. Okey, kalau urban ni populasi dia lebih daripada 1,000 orang. Okey. So beza expressway urban dengan rural, dia punya populasi penduduk dekat jalan tu. So kalau expressway urban ni dia punya populasi dia more than 1,000, 1,000 orang. Okey. So urban ni awak bayangkan jalan-jalan yang ada di sekitar Kuala Lumpur ataupun Selangor tu, okey, ataupun Negeri Sembilan pun bukan sebut tempat lah. Okey. So kita tengok ciri-ciri expressway dekat kawasan urban ni. An expressway is divided highway for two traffic with full control of access and always with great separation at all intersections. In urban areas, they form the basic framework of road transportation system in urbanized area for through traffic. Also serve relatively long trip and smooth traffic flow and with full access control. Okay, so expressway awak pun boleh keluarkan ataupun awak ambil 3 point daripada yang ada dalam slide tu. Okay, dia punya karakteristik awak boleh ceritakan pasal access control. So access control dia adalah fully atau full access control. Okay, and then awak boleh ceritakan pasal dia punya traffic flow. Untuk expressway, dia punya traffic adalah lancar, smooth traffic flow. Dan satu lagi adalah awak boleh ceritakan pasal dia punya trip length, serve long trips length. Okay, so cukup. So kalau pemakahan tu kat sini dia akan bagi satu markah. Maksudnya tulis je nama jalan ni dapatlah satu markah. Kalau lupa dia punya point. So setiap point tu 0.5 markah, 0.5 markah. So total untuk satu point complete awak ceritakan dapat 2.5 markah. Okay, sebab untuk urban ni dia ada 4 saja. Nama jalan bawah urban, expressway, arterial, collector dengan local street tu. So sebab tu satu point tu 2.5 markah jatuh dia. Okay, so awak boleh ceritakan macam ni. Okay, boleh Kalau yang atas ni, an expressway is a divided highway for two traffic with full control, and then in urban areas they form basic framework of road transport system in urbanized area for two traffic. Ini dia punya function dia. So kalau nak explain berkaitan dengan expressway ni, awak boleh keluarkan maklumat dia punya karakteristik dia. Okay, next kita tengok yang seterusnya, arterial. Okay, so arterial yang kedua bawah urban ni, arterial. Okay, boleh keluarkan 3 point juga. Okay, awak boleh cerita pasal dia punya access control. So untuk arterial, macam mana access control dia? So arterial adalah partial kan. Okay, partial access control. Okay, and then awak boleh cerita juga pasal dia punya traffic flow. So traffic flow dia
lancarlah, smooth traffic flow. Dan satu lagi point yang awak boleh gunakan, boleh tulis dalam jawapan awak, dia punya traffic volume. Okay, so dia boleh menampung traffic volume yang besar ataupun jumlah trafik yang besar. Okay, carries large traffic volume. Okay, so itu point-point yang awak boleh gunakan untuk explain ataupun untuk describe yang berkaitan dengan material. Okay, so yang point yang kedua ni dia punya function dia. Sekejap lagi saya terangkan apa beza arterial, apa beza collector, apa beza local street, dalam bentuk grafik lah supaya awak lebih nampak lagi. Okay, and then collector. Okay, so kalau tengok point dekat collector ni, dia ada satu je yang dia boldkan tu, iaitu dari segi access control dia. So collector, a road with partial access control, itu awak boleh keluarkan, awak masukkan dalam jawapan awak nanti. Okay, kemudian selebihnya semuanya function. Function untuk collector ni awak kena hafal sikit lah. Okay, serve on the collector or distributor or traffic between arterial and local road system. Ini dia punya fungsi dia, menghubungkan antara arterial dan juga local street. Okay, local road. The collector are the major road which penetrate and serve identifiable neighborhood, commercial areas and industrial areas. Okay, so to collector. Okay, and the last one is local street, the basic road within neighborhoods and serve primarily to offer direct access to everything land, linked to the collector road and thus serve short trip length and through traffic should be discouraged. Okay. So untuk local street, so point yang awak boleh gunakan kat sini, dia punya function lah, awak boleh keluarkan maklumat berkaitan dengan function dia. Okay, basic road network within a neighborhoods. Okay, itu point pertama. Point kedua, awak boleh ceritakan pasal yang kedua ni, serve primarily to offer direct access to operating land. Itu point yang kedua. Dan point yang ketiga dari segi dia punya trip length. Okay, so itu adalah local street. Okay, saya tunjukkan secara bergambar lah macam mana awak nak bezakan antara 4 jenis jalan dalam kumpulan urban ni. Okay. So katakan ini rumah awak. Okay, so ni tempat kerja. Okay. Okay, so rumah ni mestilah dia ada jalan-jalan dekat dalam kawasan perumahan ni. Okay, jalan-jalan yang ada dekat dalam kawasan perumahan. So dekat bandar ni pun, dekat tempat kerja awak ni pun ada jalan-jalan yang menghubungkan bandar-bandar ni lah, ataupun kedai-kedai dekat bandar ni, ataupun pejabat dekat bandar ni. Okay, so awak nak pergi kerja, awak boleh pilih jalan dekat atas ni ataupun jalan dekat bawah ni. Okay, so jalan dekat atas ni, yang ni adalah expressway. Okay, yang bawah ni, yang ni adalah arterial. Okay, dekat mana collector? Okay, so jalan yang menghubungkan arterial dengan rumah awak ataupun yang menghubungkan arterial ke tempat kerja awak, so ini adalah collector. Okay, katakan jalan ni sambung lagi lah, sambung sampai ke selatan ni, sampai ke utara. Okay, expressway pun sama.
Okay, and then jalan-jalan dekat dalam kawasan perumahan ni, jalan dalam kawasan perumahan ni dan juga jalan-jalan yang ada dekat dalam bandar. Yang ni adalah local street. Okay. So kalau awak nak pergi kerja daripada rumah, yang ni awak bayangkan keadaan ataupun situasi dia dekat bandar metropolitan tu kan, dekat KL tu. Jalan yang sesak tu. Okay. Awak nak pergi bekerja ni, okay, awak boleh pilih sama ada nak lalu expressway, okay, dan ataupun awak nak lalu arterial. So kalau expressway ni awak kena bayar tol lah. Okay. Tapi dari segi speed awak boleh gunakan speed yang paling tinggi, iaitu speed limit kebangsaan 110 dulu, dan trafik pun lancar, trafik pun lengang, tapi kena bayar lah. Okay. Ataupun awak boleh pilih arterial. Okay, arterial ni dia agak sesak sikit berbanding expressway biasalah. Lumrah manusia ni dia suka yang free je kan. Okay. So kat sini kalau nak banding dengan expressway dia lebih sesak. Okay. Tapi kalau ikutkan point yang ada dalam nota tu, arterial ni semua trafik, dia boleh tampung jumlah trafik yang banyak. Dan arterial ni lorong dia pun ataupun dia punya lane pun banyak, sama macam expressway. Tapi yang ni dia free, yang ni kena bayar. Orang lebih suka guna arterial. Okay. Kemudian collector pula, jalan yang menghubungkan arterial ni ke tempat ataupun rumah kita ataupun ke tempat kerja. Okay. Tapi dia tak masuk dalam kawasan perumahan ni, ataupun dia tak masuk ataupun dia tak penetrate dekat kawasan industrial ataupun kawasan bandar, dalam bandar ni. Okay. Jalan penghubung saja daripada arterial ke kawasan dalam perumahan kita atau rumah kita dan juga tempat kerja. Okay. So jalan yang ada dekat dalam kawasan perumahan ataupun jalan yang ada dekat dalam bandar tu, so itu adalah local street. Okay, jalan nama dia local street. Okay, itu secara grafik, saya terangkan secara grafik macam mana kita nak bezakan. Ini awak bayangkan dekat bandar KL tu, bandar metropolitan, yang hari-hari awak nak pergi kerja kena bayar tol tu kan. Kalau bawa kereta nak motor okey lah, bawa kereta. Okay, boleh faham tak secara grafikal macam mana awak nak bezakan jalan arterial, collector, expressway dengan local street ni? Boleh sir. Okay. So maksudnya kat sini awak dah tengok ada 14 nama jalan. Bermula daripada admin kan. Daripada Federal Road, State Road, Kampung Road, Local Authority, Privatization Road, kemudian Expressway bawah, Rural ada Highway, Primary, Secondary, Minor Road, bawah Urban ada Expressway, Arterial, Collector dengan Local Street tadi. So make sure awak boleh padankan. Contohlah tiba-tiba saya bagi FIM yang ketiga pula, awak kena isikan tempat kosong ataupun padankan, gariskan. So kalau contohnya local street dekat grup mana, pengelasan yang mana, local street contoh, ataupun highway nak garis ke mana. Okay, so kena identify lah, lebih kurang ada 14 nama jalan tadi. Okay, dan juga dia punya karakteristik. So kalau according to function, so maksimum ataupun minimum 3 point. Okay, yang awak kena tulis dalam jawapan awak untuk memastikan awak dapat full mark lah untuk setiap point jawapan awak tu. Ada soalan lagi? Ada. Boleh faham Boleh. Okay, so
lecture saya petang ni sampai sini dulu. Tapi sebelum tu saya nak ambil tender dulu. Syauqi dah. Ada. Nanti tolong menyahut Ashraf tadi saya nak pastikan awak tak tidur. Ada Saya tak Ashraf? tidur saya. Okay, ada Karina. Karina. Safia, upkan mic. Macam tidur dia. Karina. Rusdi? Ada saya. Okay, tak tidur. Faris Ikmal. Laptop problem tu. Siapa bersuara? Nabiha, Siti Nabiha. Laptop Karina Tak problem. problem. Dia guna laptop Ah. Dia tak guna phone. Okay, adalah Tahu dia. adalah dia tu. Adalah dia tu. Faris Ikmal ada? Faris? Respond please. Ada sir, ada sir. Okay. Hisham ada? Ada. Ada je. Iqbal ada? Ada. Okay. Isaidil? Ada. Okay, Nazmi? Tak ada. Ada sir. Okay. Aina? Ada. Okay. Mimi? Ada. Okay. Najwa? Ada Najwa? Tak ada sir. Ada sir. Okay. Okay, Sofia? Ada. Okay, ada. Siti Nabiha? Ada. Okay, ada. Siti Nurrehan? Ada. Okay, ada. Tuan Munirah? Ada. Okay, ada. Okay, tak ada soalan Ada sir. Okay, Ada. kalau tak ada soalan, kita stop dulu kat sini. So next class kita akan tengok subtopik yang seterusnya iaitu feasibility studies. Kita boleh baca dululah. Okay, yang ada dalam slide saya tu, yang saya share sebelum ni. Okay, OLES untuk pengetahuan semua awak dah boleh access, dah boleh buka. Okay, chapter 1 pun saya dah masukkan dalam OLES tu dan juga course planner. Okay, nanti awak boleh godek-godek lah. Takut nanti ada yang boleh buka pula kalau contoh awak kena hantar assignment melalui OLES. Tak pernah buka. Hari masa nak hantar berbuka. So nanti jadi kelakabut dah. So awak try buka dulu. Tengok dulu awak punya OLES tu. Section awak pastikan betul. Okay. Dan tengoklah apa yang saya share dalam tu awak boleh download. Okay, so untuk video kalau yang terlepas kelas saya ke ataupun nak dengar balik apa yang saya cerita dalam kelas, so awak boleh tengok saya punya channel ni. Saya dah kumpulkan semua kelas-kelas yang saya buat dalam Google Meet ni. So nanti awak boleh tengok dekat channel Sehari bersama.
Sir, OLES pakai password lama ke apa sir? Okay, OLES password untuk SEM ni awak kena masuk guna KNJ dan IC awak. I Okay. see. Kemudian bolehlah awak nak tukar password. Tapi saya cadangkan kalau nak tukar tu, awak tukar biar sama macam awak punya SPMP. Ataupun nak kekalkan KNJ dengan IC awak tu. Okay sir. Okay. So kalau nak tengok YouTube tu awak boleh. Saya tak boleh nak buka. Yang saya share sebelum ni ada kan. So dekat channel tu lah. Buka kat channel tu. Apa nama channel tu sir? Saya terus buka. Yang ni nampak tak? Sekejap. Nampak sir, nampak. Sir 2, 3. So semua kelas saya masukkan kat situ. Sir 2. Okay. Kelas pada minggu lepas. Awak tengok yang ECG ke session lah. Ni CC, CM, tengok ECG. Okay. Channel Sir 23. Okay sir, dapat sir. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita stop dulu kelas kat sini. Okay, terima kasih sebab hadir dalam meet kelas ni. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya hari Khamis ni kan. Okay, so Assalamualaikum dan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Thank you sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.